Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai penentu, penentu ataupun disebut determinant. Baik, seperti biasa, untuk mendapatkan ataupun untuk mengenal pasti, untuk mencari penentu bagi suatu matriks A, kita ada cara yang tertentu untuk mendapatkannya. Jadi untuk mendapatkan penentu ni, determinant ini, dia boleh melibatkan sama ada matriks itu 2x2 ataupun 3x3. Okey, so jadi masing-masing cara dia adalah berbeza. Dan dalam hal ini kita sebenarnya boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan penentu bagi kedua-dua peringkat matriks ini. Ini adalah cara yang paling mudah lah dan kebiasaannya kita akan menggunakan kalkulator sahaja untuk menentukan penentu bagi kedua-dua bentuk matriks ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bila kita sebut penentu, jadi dia ditulis sebagai ini. Nampak ada dua garis ni kan? Jadi ini adalah dia punya cara penulisan bagi suatu penentu. Kita diberi matriks A, jadi penentu bagi A ditulis sebagai ini, yang macam modulus ni kan, dia bukan modulus, tetapi ini adalah simbol bagi penentu, penentu bagi A. Baik, sekarang ni saya nak tunjukkan cara manual bagaimana kita nak mendapatkan penentu bagi 2x2. Walaupun kita sebenarnya lebih prefer untuk menggunakan kalkulator untuk memudahkan pengiraan, tetapi dalam kes ini saya kena terangkan jugalah kaedah manual dia macam mana. Baik, katakan kita diberi suatu matriks 2x2, ini contoh 2x2 so kita ada elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, elemen yang keempat macam ni dan nampak tak saya ada tandakan dengan warna merah dan warna biru kan? Okey, jadi cara manual untuk mendapatkan penentu adalah dengan cara, nampak tak? Ini yang merah ini dia merujuk kepada kotak warna merah ini, dan yang warna biru ini dia merujuk kepada yang warna biru ini. Baik, cara dia adalah kita kena darabkan elemen yang warna merah, tolakkan dengan darab ni yang warna biru. So maknanya kita kena darabkan A11 dengan A22, darabkan kedua-dua nombor ini, dapatkan hasil dia, lepas tu tolak. Tolak dengan apa? Tolakkan dengan hasil darab yang warna biru ini pula. Itu adalah cara untuk mendapatkan penentu. Dia mudah aja. Yang merah tolak yang biru. Jangan terbalik. Jangan yang biru tolak yang merah. Nanti dapat jawapan yang lain. Okey, so kena yang merah darabkan dengan tolakkan dengan yang biru. Merah tolak biru. Okey, kita lihat contoh. Satu contoh mudah kat sini. Kita diberi matriks A macam ni, 0, -1, 2, 4. Jadi nak dapatkan penentu bagi A, yang ni, penentu bagi A, kita kena buat apa? Kita kena buat merah tolak biru. Jadi merah ni apa? 4 darab 0 ataupun 0 darab 4. Sama je lah 0 darab 4 tolak -1 darab 2. Ataupun 2 darab -1. So yang penting adalah merah tolak yang biru. So 0 darab 4, 0. 2 darab -1, -2. So jadi 0 tolak -2. So 0 tambah 2, kita dapat 2. Okey, so itu adalah cara untuk mendapatkan penentu bagi 2x2, atau kalau kita nak mudah, kita hanya menggunakan kalkulator sahaja. So samalah 2x2, 3x3, yang paling mudah adalah kita menggunakan kalkulator. Okey, seterusnya kita nak melihat mengenai satu lagi istilah yang dinamakan minor element. Minor element. Maksud dia, kita diberi suatu matriks A, kita nak mencari minor A.
kita nak mencari minor A. Jadi minor A ni adalah suatu matriks juga. Ya, suatu matriks juga di mana jika ini adalah matriks 3 kali 3, dia ada nombor 1, 4, 1, 0, 2, 0 dan seterusnya. Jadi minor bagi A merupakan suatu matriks di mana dia adalah suatu matriks baru. Maksud dia, kita kena cari satu-satu ni. Ini kena cari, ini kena cari, ini kena cari dan seterusnya. Kena cari. Setiap unsur ni, setiap elemen ini adalah elemen yang baru dan kita kena cari satu persatu. Dan unfortunately, untuk mendapatkan minor elemen ini, kita tak boleh menggunakan kalkulator. Kena buat manual. Kalau soalan tu meminta kita dapatkan matriks minor, misalnya macam tu kan, so kita kena buat secara manual. Jadi saya kena terangkan bagaimana kita nak mendapatkan minor bagi suatu matriks. Ini adalah matriks dia, kita nak cari minor bagi matriks tersebut. Okey, cuba kita lihat jawapan sekejap ya. Ini adalah matriks yang diberi 141 dan sebagainya. Cuba lihat jawapan last sekali. Apakah bentuk minor bagi A tu? Nampak tak? Dia ni. Ini adalah minor dia tau. Nampak tak? Kan lain tu. Jadi dia adalah suatu matriks yang baru. Nampak tak? Ini 6, 0, negatif 4. Jadi as a whole, ini adalah is a new matrix. So kita kena cari setiap satu elemen tersebut. Jadi dekat sini saya ada tulis something dekat sini menggunakan penentu 2 kali 2. Apa maksud dia? Ya, maksud dia macam ni. Baik. Sekarang kita katalah kita nak mulakan dengan yang nombor 1 ini. So maksud dia ini adalah the given matrix A kan. Jadi mana kita nak cari nilai kat sini apa ni sebenarnya? Dekat sini 1. Untuk minor dia apa? So mungkin 1 ataupun mungkin nombor lain. Jadi dalam kes ini minor bagi A for the first element ini memang nombor lain. Dia bukan 1. Dia adalah suatu hasil yang baru. Jadi cara dia adalah, okey saya besarkan sikit. Saya tunjuk beberapa je ya, sebab yang lain akan follow cara yang sama. Baik, kita besarkan sikit. Macam mana kita nak buat? Okey. Ini adalah cara dia. Baik. Ini adalah elemen apa ni? Ini adalah elemen yang pertama kan? Iaitu M. Kita sebut M lah. Nak buat A pun boleh. Tapi biasa sebab kita nak cari minor kan? Perkataan minor ni kita rujuk pada M lah. M kecil. Jadi M11. Maksud dia M baris yang pertama, lajur yang pertama. Jadi dia merujuk kepada yang ini kan? Jadi apabila kita ada M11, kita boleh tutup baris pertama, tutup baris lajur yang pertama. Sebab tu kita ada baris pertama ni kita buat garis macam ni. Lepas tu lajur pertama tutup yang macam ni. So maksud dia bila kita tutup ini, apa nombor yang ada? Nombor yang ada adalah ini kan. 2, 0, negatif 3, 3. Jadi untuk mendapatkan minor bagi satu-satu ini, kita perlu mendapatkan penentu bagi matriks ini. Okey, kita perlu mendapatkan penentu bagi matriks ini. Sebelum ini kita dah bincang pasal penentu kan. Jadi sekarang kita akan menggunakan cara untuk mendapatkan penentu tu di sini. Okey. So jadi since kita dah ada 2, 0, negatif 3, 3, jadi nak dapatkan penentu tu kena buat macam ni kan. Merah tolakkan dengan biru. Betul tak? So 2 kali 3 6, tolak negatif 3 darab 0, 0. So 6 tolak 0 dapat 6. Nampak tak dapat 6 kat sini? Itu cara dia. Itu cara dia. Baik, kita tengok contoh kedua. Lepas tu yang lain kamu follow cara yang sama ya. Kita katakan kita nak ambil ini pula. Kita nak ini. Ini kan 0. Jadi minor dia apa? Minor dia adalah, so kita tengok ya. 0 ni adalah berapa? Baris pertama, bukan. Ini baris pertama. Bukan ni. Yang ni.
untuk M12 ni apa? Baris pertama laju kedua. Yang ini guys. Sorry. Yang ini yang ini 4. 1 kita dah dapat tadi kan, dapat 6 kan. So 4 pula. 4 ini adalah baris pertama laju kedua. Jadi kita kena tutupkan baris pertama dan laju kedua tu. Jadi ini baris pertama kan. Baris pertama tutup, baris kedua tutup. Jadi apa nombor baki yang ada? Yang ada adalah 0, 0, 2, 3. Jadi sebab itu kita dapat ini. 0, 0, 2, 3. Jadi dari sini kita perlu mengira penentu bagi matriks yang ini. Jadi kita akan dapat 0. Jadi maksud dia dekat sini yang tadi yang ini 6 kan? 6 ini akan jadi 0. So begitulah seterusnya cara kita untuk mendapatkan minor satu persatu lah, ya, satu persatu sampai kita dapat semua sekali. Okey, so sekarang ni ini adalah matriks dia. Akhirnya bila kita buat penyelesaian macam ni, satu persatu yang macam ni, kita akan dapat matriks minor bagi A adalah berikut. Okey, so itu adalah cara dia. Ini ya, cara dia, cara untuk mendapatkan matriks minor bagi A, ya, minor bagi A. Baik, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu cofactor. Okey, satu istilah baru lagi, cofactor. Jadi cofactor ini dia ada interrelated dengan matrix minor yang baru kita dapat tadi tu. Jadi apa dia? Cofactor ini, ya, untuk memudahkan, darabkan setiap unsur matrix minor ni dengan ini. Okey, so macam mana kita dapat ini? Ini sebenarnya kita akan mengguna pakai yang ini sebenarnya. Ya, akan mengguna pakai yang ini. Tapi untuk memudahkan, kita buat satu matriks yang ini ya, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. So macam ni. So sebenarnya yang tandaan positif negatif ini datangnya daripada sini. Jadi untuk visual, memudahkan pelajar, jadi saya buat ini siap-siap. Maksud dia apa? Maksud dia tadi baru kita dapat matriks minor kan, yang ini kan 6, 0, negatif 4 dan sebagainya. Jadi kita kena darabkan setiap positif negatif ini ke dalam sini, yang sepadan lah, yang sepadan. Contohnya macam ni, nampak tak? Ini ada 6 kan, ini 6, positif 6, betul? Jadi kita ambil inilah yang sepadan. So positif dengan positif 6 dapat positif 6. Nampak? Dia akan kekal dekat sini positif 6. Boleh tak? Okey. Yang ini kosong. Yang ini negatif. So, negatif darab kosong, negatif kosong. Negatif kosong ke positif kosong ke, dia tetap kosong. Jadi, kita kekal dia kosong. Okey. Yang ketiga misalnya, negatif 4 kan? Dekat sini positif. Dekat sini negatif 4. Kita darabkan dia. Positif, negatif, kita dapat negatif. Jadi kita dapat negatif 4 dekat sini. Boleh? Okey, kita ambil contoh yang lain pula. Ini, negatif 15. Negatif 15. Yang setara mana? Yang ini kan? Negatif kan? So, negatif, negatif, dapat positif. So, sebab itu kita dapat positif 5. Oh, dekat sini salah. Sorry. Dekat sini sepatutnya adalah positif. Saya kena betulkan. Okay guys. So, saya kena betulkan dekat sini. Sepatutnya ini adalah positif. Ini adalah positif. Okay. Ini adalah positif 15. Sebab ini negatif kan. Negatif, negatif. Dia dapat positif. Boleh? So, yang satu ni macam mana? Ini positif, positif, dia dapat positif lah. Positif 1. Yang 11 ini pula macam mana? Dia negatif 11 kan? Negatif 11, dekat sini negatif. So, negatif, negatif, dia dapat positif. Nampak tak?
So macam itulah kita darabkan dia. Kita darabkan setiap unsur matrix minor dengan yang ini. So ini dua ni kita darabkan dia. Hasil yang ini kita sebut matrix cofactor. Ya, cofactor bagi matrix A. Boleh? Ya, dia ada hubung kait ya di antara matrix minor tadi tu dengan cofactor. Matrix minor ni agak susah juga kita nak buat sebab kita kena buat satu persatu. Setiap satu ni kita kena cari sebab kita tak boleh buat dengan kalkulator. Tapi matrix cofactor ni agak mudah sebab once kita dapat matrix minor, kita nak dapatkan matrix cofactor hanya perlu darabkan dengan yang ini sahaja. Okey ya. So itu adalah beberapa benda baru yang kita belajar dekat sini. Ada beberapa istilah barulah. Baik, kita terus kepada satu lagi perkara iaitu matrix adjoint. Ya, matrix adjoint. Okey, untuk mendapatkan matrix adjoint ini sebenarnya bila masuk kepada matrix adjoint kita boleh menggunakan kalkulator. Maksudnya kita boleh cari apakah matrix adjoint jika kita diberi suatu matrix. Right? Kita boleh dapatkan matrix adjoint secara terus ya, secara terus. Katakan kita diberi suatu matrix A, kita nak cari adjoint bagi A, kita boleh menggunakan kalkulator. Terus kita boleh pakai. Dia tak macam tadi tu, dia tak macam matrix minor tadi tu. Kita kena buat satu persatu. Okey. So jadi cuma dekat sini untuk kesinambungan kan kita dah belajar tadi kan, kita dah belajar matrix minor, kita dah belajar cofactor. Jadi untuk mendapatkan adjoint, sekali lagi ada kesinambungan dia iaitu adjoint bagi suatu matrix itu adalah matrix cofactor yang ditransposisikan. Kita transposkan dia. Ingat tak? Sebelum ni kita ada bincangkan pasal matrix transpose kan? Baris dia jadi lajur, baris dia jadi lajur, kita tukarkan. Jadi matrix adjoint ini adalah matrix cofactor yang baru kita dapat tadi, kita transposkan dia. Jadi contohnya macam ni lah ya, contohnya macam ni. Ini adalah positif 15 ya, ini adalah 15 kan tadi kan, ini positif tadi kan. So ini supposed to be positif lah. Ni so macam tu. Okay. So jadi bila kita transposkan, kita akan dapat yang ini. Ini adalah matrix cofactor tadi. Ini adalah matrix cofactor tadi. Jadi bila kita transposkan, nampak tak? Ini baris, kita jadikan dia lajur. Ni 60 negatif 4 dia jadi kat sini, nampak tak? 60 negatif 4. Ya. 15 1 11 dia jadi 15 1 11. Negatif 2 0 2 dia jadi negatif 2 0 2. Okey. So gunanya matrix adjoint ini kemudian adalah kita untuk kita mendapatkan inverse bagi suatu matrix pula. Itu benda lain lah ya. So kita nak dapatkan matrix songsang, inverse matrix, songsangan bagi matrix bagi A, kita perlukan matrix adjoint ini kemudian. So yang itu kita akan bincangkan dalam sesi yang lain lah ya. So bila nak sentuh pasal matrix inverse ni, kita nak menyentuhkan, kita perlu menyentuh beberapa perkara walaupun kita masih boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan kedua-duanya. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Thanks for watching. See you in the next video.